Allah Subhanahu wa ta'ala kata apa? Di dalam manusia duduk bersesak di mahsyar ini, wataral mujrimin, mereka melihat orang-orang yang berdosa pada hari itu, muqarramina fil asfad, diikat berengke-rengke dengan rantai besi. Yang tu satu, wasarabiluhum min qatiran, dan mereka ni dilumuk badan mereka itu dengan qatiran. Qatiran ni apa dia? Minyak damak dia kata, yakni dilumuk badan kapiak itu dengan minyak damak, seperti mana baju dinyalakan api ke badan mereka itu. Itu dia. Oh tuan-tuan, ambil ingat benda ni. Kita bangkit di mahsyar itu, kita teringat balik, oh aku pernah mengaji ni ayat ni. Pasal apa lah aku tak percaya dulu ni? Pasal apa lah aku tak takut dulu ni? Pasal apa lah aku boleh dengar saja ya dulu ni? Pasal apa benda ni masuk telinga kanan, keluar telinga kiri aku dulu ni? Pasal apa lah benda ni tak menyentuh hati aku dulu ni? Pasal apa? Pasal kita ni dosa terlalu banyak, jadi kita tak takut lah dengan Tuhan ni. Bacalah ayat Quran 30 juzuk pun kita tak bahasa apa. Bacalah hadis Nabi banyak mana pun kita tak peduli apa. Pasal apa? Hati kita kotor. Kan? Lah hadis Nabi kata, iza aznaba zanban, apabila manusia buat satu dosa, nukita fi qalbihi nuqtatun sauda, Allah titik dalam hati dia satu titik hitam. Fa in taba suqila qalbu, kalau lepas dia buat dosa tu dia bertaubat, astagfirullahalazim, awaklah aku pergi buat benda ni, astagfirullahalazim, Tuhan padam balik titik hitam tu. Tapi kalau sekiranya tak bertaubat, Nabi kata summa zada dhalik, Allah tambah lagi titik-titik hitam tu, hatta yaswaddal qalbu kulluh, sampai hati dia jadi hitam legam semua sekali. Pada ketika itu Quran ke hadis ke apa ke tak masuk dalam hati dia. Wal'ayazubillah. Kita minta Allah jangan jadi kita macam tu. Baik, firman Allah, wa taghsha wujuhakumun nar, dan meliputi muka dan hati mereka itu oleh api neraka. Ni orang yang di atas dunia ni, mereka jadi orang yang mujrimin, orang yang berdosa. Di mahsyar esok dia lumuk dengan minyak di badan, dia cucuk badan kita bagi menyala. Dia lumuk minyak, dia cucuk bagi menyala. Habis daripada muka, daripada hujung rambut sampai hujung kaki menyala api. Ni belum hisap lagi ni, kena dah. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, liyajziyallahu kulla nafsin ma kasabat, supaya membalas Allah akan tiap seorang barang yang ia usaha, sama ada kebajikan ataupun kejahatan dengan jenisnya. Tujuan dia apa? Tuhan nak balas balik, padan dengan apa yang hamba atas dunia dulu. Sesuai dengan apa yang hamba atas dunia dulu, hari ini Tuhan nak balas. Pasal apa? Hari ini dia panggil Yaumul Jaza. Tuan-tuan, nama kiamat ni pun, nama hari akhirat ni macam-macam. Ada dia panggil Yaumul Ba's. Al-Ba's, alif lam ba ain sa. Al-Ba'su makna dia bangkit, hari kebangkitan. Hari akhirat juga dipanggil Yaumul Jaza. Dan kita duk kata jazakallahu khairan. Jazaka tu maksudnya Tuhan balas. Yaumul Jaza maksudnya hari pembalasan. Hari pembalasan. Hari ni yang kata hari kiamat, hari akhirat ni Yaumul Jaza, hari Tuhan nak balas. Bukan hari beramal. Hari beramal lah ni atas dunia ni. Akhirat esok Yaumul Jaza, hari Tuhan nak balas. Masa tu nak minta ghostan balik tak boleh dah. Masa tu apa yang hang buat dah, hak tu kami akan nilai dan balasan dia hari ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bagus tak kita baca ayat ni? Ayat ni ayat last dah. Lepas ni kita insya-Allah panjang umur kita masuk Ramadan. Lepas tu kita akan raya Ramadan ni, masa kita nak betul semua benda. Itu sebab di kalangan kebanyakan ulama dia kata Ramadan ini satu madrasah, dia kata satu sekolah, satu universiti. Ramadan sebulan ni satu sekolah, satu universiti. Kita nak belajar balik dalam bulan puasa ni, belajar kenal diri kita balik, kita siapa. Dalam bulan Ramadan ni kita nak muhasabah, nak check balik. Kata orang putih kata check and balance. Kita nak check balik mana-mana silap kita, istighfar, minta ampun, baca Quran bagi banyak, sembahyang sunat bagi lebih,
Semua ni kita nak kena buat dalam sebulan bulan Ramadan ini. Dan harap-harap berakhir Ramadan kita menjadi satu orang baru. Berakhir Ramadan kita jadi satu orang Muslim, satu orang mukmin baru. Mukmin, Muslim yang meninggalkan benda-benda yang tak patut buat ni, kita tinggal dah. Pasal apa? Dulu kita dah terbuat dah. Sudah. Ramadan ni masa kita nak cuci-cuci, nak kelorok-kelorok bagi bersih balik. Lepas Ramadan tu kita nak jadi orang baru. Ayat muka kita nak baru. Kita ni nak jadi satu orang yang berakhlak baru. Kita Ramadan. Ini Ramadan punya cerita. Lepas sudah habis. Lepas ni dah berapa kali, 40-50 kali dah kita lalu Ramadan, kita tak ada apa. Sudah bila hak nak main ni buat dia tu. Dan kita selalu dapat peluang terlepas, dapat peluang terlepas. Kali ni saya pesan diri saya pesan dekat tuan-tuan, kali ni kalau boleh ulun sikit lah. Pasal kita tak tahu bila kita nak mati, tak tahu tuan-tuan, tak tahu bila. Kawan-kawan duk hantar email mai, duk hantar teks, SMS mai, duk apa. Kawan-kawan umur kita mati merata dah, mati. Hantar mai ingat tak sahabat kita nama sekian sama kita mengaji dulu di sekolah sekian. Minggu lepas mati. Abang kemarin mati. Macam tu punya misi dah duk mai dah. Bila kita duk baca tu mau duk ambil ingat lah, mau duk ambil ingat. Pasal apa? Pasal tak tahu nak mati bila. Itu aja cerita dia. Mati bila pun biar kita bersedia. Kalau kita tak bersedia untuk nak bersedia, kacau kita. Ni nak bersedia untuk kena sedia dulu. Bersedia untuk nak jadi orang yang bersedia menghadapi mati ni. Kita kena sedia tak? Mudah-mudahan Allah Ta'ala tolong kita. Kalau kita sungguh-sungguh, Tuhan tahu. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Tuhan kata ada orang yang sungguh-sungguh, serius, dia nak berubah jadi baik. Lanahdiyannahum subulana. Tuhan kata kami akan tunjuk kepada mereka jalan kami. Serius kita ataupun tak serius kita, Tuhan tahu. Kita boleh tipu orang, tapi kita tak boleh tipu Tuhan. Kalau kita serius sungguh, minta sungguh, ya Allah tolonglah, tolong aku nak jadi orang bagus. Kalau kita sungguh-sungguh, Tuhan tahu kita sungguh-sungguh, lanahdiyannahum subulana. Tuhan tunjuk dekat kita jalan ni, insya-Allah. Nah, sambung ayat tu. Dia kata watakhsha wujuhakumun nar, dan meliputi muka mereka yang jahat itu dan hati mereka yang jahat itu oleh api neraka. Liyajziyallahu kulla nafsin ma kasabat, supaya membalas Allah akan tiap-tiap seorang barang yang dia usaha, sama ada kebajikan atau kejahatan dengan jenisnya. Tuhan nak balas pada hari akhirat. Innallaha as-sari'ul hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu sangat cepat hisab segala makhluknya. Itu ya. Ni ramai manusia ni daripada zaman Adam alaihissalam sampailah kepada kita, sampailah orang last sekali esok ni. Allah akan hisab semua ni dalam masa yang cepat. Cepat. Pasal apa cepat? Pasal Tuhan beritahu dalam Quran, innallaha as-sari'ul hisab. Sari' ni maksudnya cepat. Kan Arab bila dia suruh kita buat satu benda, dia nak suruh cepat, dia kata apa? Yallah bisur'ah. Dia kata sur'ah tu maksud cepat lah. Yallah, dia kata yallah bisur'ah. Yallah bisur'ah tu dia kejam kita suruh cepat. Yallah bisur'ah apa? Kita bangkit dari gencok pula, kita tak erti bahasa Arab kan? Yallah bisur'ah, dia kata cepat sikit, cepat. Sur'ah tu sari'. Innallaha as-sari'ul hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu cepat hisab amalan dia. Qadar hisab amalan itu sekerat hari dunia ini sahaja. Itu dia. Nisbahnya, Tuhan boleh buat sekelip mata, tapi saja dia sebut berapa bilion manusia ni daripada zaman Adam alaihissalam ni, Tuhan dia boleh buat sekerat hari kiraan dunia. Sekerat hari dunia aja siap semua. Tahu dah siapa nak pergi syurga, tahu dah siapa nak pergi neraka. Kita jadi cikgu sekolah nak raih patah jawapan budak-budak pun sampai cuti, sampai buka sekolah 2 raih tak habis lagi. Itu baru 3 kelas. Baru 3 kelas. Allah nak hisab amalan seluruh manusia, tak kira Islam, tak kira kafir. Allah kata apa? Dia sendiri, innallaha as-sari'ul hisab. Allah ini sangat cepat kiraan amalan dia. Kadar sekerat hari dunia ini sahaja.
apabila berhimpun segala makhluk di padang mahsyar, turun malaikat langit pertama, lengkong keliling 10 ganda ahli bumi. Kemudian dilengkong malaikat langit kedua 20 ganda, dan lengkong langit yang ketiga 30 ganda. Demikianlah dilengkong berlapis-lapis 7 lapis langit, sehinggalah lapisan yang ketujuh 70 ganda akan makhluknya bertindih-tindih 1000 kaki di atas satu kaki. Ini riwayat Israiliyah, saya cek dalam kitab hadis mana pun tak ada. Dia nak cerita kata ramainya manusia di mahsyar tu, sehingga ke satu kaki duduk pijak atas tanah, atas dia tu 1000 kaki lagi duduk susun. Maknanya satu tempat tu dioccupied oleh berapa ramai manusia. Satu tempat yang seorang boleh berdiri tu ada 1000 orang di atas dia. Ramainya manusia di mahsyar ni. Dan itu bertindih-tindih itu adalah azab mahsyar. Dia nak abang yang tu. Baik, di dalam begitu pun yang beriman tetap dapat kesenangan dan kafir dapat kesusahan. Masa tu pun Tuhan dah divide dah, Tuhan dah bagi dah. Orang yang beriman dia tak bagi bertindih kaki sampai 1000 kaki ni. Dia bagi selesa. Orang yang bermasalah, yang mujrimin, yang berdosa di atas dunia, kena macam yang dia sebut ni. Seperti mana keadaan orang di dalam air dan hampir matahari dengan ubun-ubun kepala itu 1 mil. Macam orang lemah dalam ayam lah, dia kata nak abang kata susah. Tuan-tuan pernah lemah? Lemah dalam ayam. Oh, sulit. Bawa anak apa pergi berkelah di laut mana apa, mandi dia drowning, tenggelam. Telan ayam tak tahu apa gelan lah. Telan ni nak timbul tak boleh, timbul belakang. Oh, kata kenyang ayam tu. Kan? Masa duk lemah tu, masa duk lemah tu macam mana? Napas habis dah, ayak dah masuk dalam hidung, kita menapas ayak masuk pergi ke paru-paru ni, sakit. Itu baru lemah atas dunia, belum lemah di mahsyar lagi. Macam mana lemah di mahsyar ni? Lemah bukan lemah ayak, lemah orang. Atas dunia ni orang boleh buat lawak. Dia kata apa, kalau lemah cari pelampung ni pula, dia buat lawak pula. Kata aku semak pun, kita semak makan penyapu, dia buat melawak. Padang mahsyar itu bukan di tempat dia. Masuk bintang tu berjumpa lah, dia kata. Dan hampir matahari di atas ubun-ubun kepala itu 1 mil, dia kata. Ini ada hadis kita dah baca dah itu kan, yang dikatakan 1 mil matahari turun di atas kepala 1 mil. Sahabat kata amasafatul ardi, adakah 1 mil itu mengikut ukuran dunia? Kalau ikut ukuran dunia, 1 mil lebih kurang 1 batu. Matahari duduk 1 batu di atas kepala. Lah ni duduk berapa ribu, berapa ratus ribu kilometer. Ni matahari dengan kita planet bumi ni 200,000 kilometer. Hangat tak kira dah. Hangat lah, tak tahu nak abang. Duduk dalam rumah, ada aircon, buka aircon, tak ada aircon, ada kipas, buka kipas, tak ada aircon, tak ada kipas, buka baju. Hangat. Kan? Ada aircon tak tutup tu. Ni sekarang memang yang tutup sikit lah. Kan? Tak ada apa ni, buka baju. Dia sidai baju atas bau ni, duduk atas tangga rumah dia tu, dia hangat. Matahari ratus ribu kilometer atas kepala. Dia buat turun main sebatu atas kepala, tak tahu cerita tuan-tuan. Dan saya dapat cakap pandai lah, dia kata mana boleh, matahari tu lautan apa, nitrogen, dia kata lautan api. Kalau Tozah kata sebatu, dia kata dia buat turun main 1000 kilometer kuah hangui hancur kita ni. Dia kata hang baca lah buku sains tu sama. Dia kata kalau nak cakap pun biarlah tak bercanggah dengan sains. Cakap pandai. Matahari tu siapa buat tuan-tuan? Allah buat. Dia nak bagi panas macam mana, dia nak bagi panas tu, nak bagi hangus, tak ada apa, panas tu nak bagi melecong, tak ada. Itu kerja dia. Matahari tu pun dia buat, kita ni pun dia buat. Dia buat turun matahari mai dekat, tapi dia tak bagi melecong. Dia boleh buat. Tapi azab, tapi tak mati. Dia boleh buat. Macam mana dalam Quran cerita kata manusia ni dilompat masuk dalam neraka, dia kata apa? La yamutu fiha wala yahya. Ada yang nak kata apa? Orang yang duduk di dalam neraka ni la yamutu fiha, tak mati dalam neraka tu, wala yahya, tapi tak hidup. Dia kata, oi kacau. Yang kata masuk neraka ni tak mati tapi tak hidup tu lagu mana? Maksud tak mati tu tak mati ya.
Maksudnya hidup. Yang kata tak hidup tu macam mana? Maksudnya tak hidup macam orang lain hidup. Hidup dalam seksa ni baik tak hidup. Itu maksud dia. La yamutu fiha wa la yahya. Duduk dalam neraka ni tak mati tak hidup. Allah boleh buat turun matahari mai satu batu di atas kepala. Allah boleh buat matahari turun dekat tapi tak mati kita ni, tapi azab. Benda ni tak ada benda yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini dia nak beritahu, dia kata apa? Allah buat turun mai tu yang dikatakan dekat matahari di atas kepala tu macam mana, Allah sahaja yang mengetahui. Dan hampir matahari di atas ubun-ubun kepala 1 mil. Tetapi diganda hangatnya 70 kali ganda. Dia hangatnya diganda, tapi tak membakar, tak hangus, tak melucuk, tapi azab. Tuhan boleh buat macam tu. Tenggelam dia di dalam peluh. Setengah manusia tenggelam sampai lutut, setengahnya tenggelam sampai pinggang, setengahnya tenggelam sampai dada dan sampai dagu, dan sangatlah sedikit bergantung kepada kadar iman, taat, kufur, maksiat mereka itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Duduk dalam ayam peluh sendiri ni macam-macam dah. Hak takat buku lali, hak takat lutut, hak takat pinggang, hak takat dagu, hak sampai nak masuk lubang hidung, ada hak sampai nak hapus cuping telinga. Ikut kadar amalan masing-masing, masing-masing terima bahagian masing-masing, dia kata. Dan berhimpun mereka itu yang ikut nabi-nabi, mulalah pi kepada Nabi Adam. Ini hadis dia panjang, kalau kita nak baca jenok. Kita dah baca ada hadis ni di Masjid Padang Temusu, Sungai Petani itu ni. Manusia ni di Padang Mahsyar ni tak tahu nak cari siapa nak minta tolong. Bila duduk di Padang Mahsyar dengan serba azab, dengan serba susah, dengan serba payah ni, otak ni main satu aja, duk fikir nak minta tolong siapa. Ni nak minta tolong siapa ni, keadaan macam ni boleh lepas kita daripada azab ni. Maka ramai-ramai manusia ada ni, umat Nabi Nuh, umat Nabi Lut, semua ni pakai nak cari Nabi mereka masing-masing. Maka mula-mula sekali dia pergi kepada Nabi Adam AS, minta tolong lepas daripada huru Allah mahsyar itu. Maka kata Adam, aku makan kayu khuldi yang Allah tegah, maka hari ini nafsi-nafsi, diriku-diriku. Adam kata, aku tak payah tolong, aku pun ada satu kes nak bicara dengan Tuhan ni. Kes apa? Tuhan pesan dekat aku, dekat isteri aku Hawa, wala taqraba hadhihi syajarah, jangan kamu hampiri pokok ini, pokok khuldi ni. Kalau hang dekat juga pokok ni, hang jadi orang yang zalim. Akhirnya Adam tewas dengan pujukan isteri dia. Dia pergi makan kayu khuldi, buah khuldi ni. Maka dia ada kes dengan Allah. Dia kata nafsi-nafsi, masing-masing dirilah, jaga diri masing-masing hari ini. Maka pergi mereka kepada Nabi Nuh alaihi salam. Kata Nabi Nuh, Allah Ta'ala marah pada aku sebab aku doa binasa qaumaku. Nafsi-nafsi ini ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim, ada, tuan-tuan boleh balik baca. Dicari Nabi Nuh. Nabi Nuh kata, aku pun tak boleh tolong. Pasal apa? Aku ada satu kes. Aku dah tak tahan dah dengan umat aku dulu ni. Aku angkat tangan minta supaya mereka dibinasakan. Meminta supaya Allah binasakan orang ni mungkin satu kesalahan. Aku nak kena bicara sekali lagi. Aku tak boleh tolong hangpa, dia kata. Maka pergilah mereka kepada Nabi Musa alaihi salam. Kata mereka ni, maka kata Nabi Musa, aku bunuh seorang dengan tiada salah. Nafsi-nafsi. Nabi Musa pun ada kes. Kan dia jumpa kaum dia dengan kaum Fir'aun. Duk bergaduh. Dia pergi masuk campur. Dia pergi masuk campur dengan tujuan nak jadi orang tengah, nak meleraikan pergaduhan tu. Dia pergi support hak orang belah Fir'aun ni mati kawan tu. Bukan niat nak bunuh, tapi mati kawan tu. Maka dia kata dia ada kes nak bicara dengan Tuhan. Nafsi-nafsi. Maka pergi jumpa Nabi Isa. Kata Nabi Isa, diambil aku dan ibuku sembah buat Tuhan. Nafsi-nafsi. Nabi Isa pun kata, aku pun ada masalah juga nak kena bicara dengan Tuhan. Apa masalah tu? Aku telah dipatungkan. Orang Nasrani, orang Kristian, dia buat patung Nabi Isa ni. Kita duk tengok dalam ni, dia buat satu orang kena salib. Ada yang klaim kata hak duk kena salib itu, itulah Nabi Isa.
Nabi Isa ni telah dipatungkan. Bukan Nabi Isa minta, tapi kerana sesat mereka ni, mereka pergi buat macam tu. Nabi Isa kata, aku nak kena bercara juga, sebab orang jadikan aku ni patung. Tentu pernah kita baca hadis Bukhari, cerita Nabi Muhammad masuk kota Mekah pada hari pembukaan kota Mekah. Bila masuk-masuk, Nabi panggil mana dia pemegang kunci Kaabah. Mai yang kata Bani apa ni? Bani Syaibah. Bani Syaibah ni, dia pegang di satu penghormatan tu, dia pegang kunci Kaabah. Bani Syaibah. Bila mai, suruh buka pintu Kaabah. Dalam Kaabah tu ada patung Nabi Isa, ada patung Maryam, ada apa semua. Dalam satu hadis lain, hadis sahih juga, cerita kata ada patung Nabi Ibrahim. Ni kafir musyrikin Makkah ni, mereka patungkan. Mereka buat satu patung daripada Nabi Ibrahim, mereka buat satu patung daripada Nabi Isa, mereka buat satu patung daripada ini Maryam. Nabi Muhammad ni bila buka tengok ada patung tu, dia keluar balik. Dia kata, aku tak akan masuk dalam Kaabah selagi mana tak dikelir Kaabah daripada patung-patung ni semua. Buang semua. Barulah Nabi Muhammad masuk, dia pergi semayang dekat rukun Yamani. Dalam hadis kata, dalam Kaabah tu dia pergi semayang dekat rukun tu penjuru. Rukunan maknanya penjuru Yamani. Dia pergi semayang di situ. Ini cerita dia. Nabi Isa kata, aku dipatungkan, aku ni rupa aku telah dibuat patung oleh puak Nasrani, maka aku nak kena bercara dengan Tuhan, nak tolong hangpa tak boleh, pasal aku pun ada kes juga. Tetapi cubalah kamu pergi jumpa Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa kata, cuba jumpa Muhammad, tengok dia ni orang istimewa. Kita tengah baca hadis di Masjid Sultanah Bahiyah Malaysia, insya-Allah. Cerita tentang apa? Tentang Isa Al-Masih, Isa alaihi salam. Dia last turun mai ke muka bumi ini untuk nak complete tugas dia. Apa dia tugas dia yang akhir? Bunuh Dajjal. Nabi Isa alaihi salam last tugas dia. Dia tak mati gila ni. Dia akan turun mai ke bumi ini untuk nak bunuh Dajjal. Malaysia kita akan baca, dia akan jumpa Dajjal. Bila dia turun mai ni, Dajjal pada masa tu dia ada dekat dengan Madinah. Dalam hadis kata, Dajjal ni dia ada dekat dengan Madinah. Dia nak masuk dalam Madinah ni, bumi yang menyimpan jasad Nabi SAW. Bila dia sampai dah dekat dengan Madinah, tiba-tiba dia nampak keliling Madinah dijaga oleh malaikat yang menghunuskan pedang. Ni hadis cerita. Dia nampak, dia tahu dia tak akan boleh masuk ni. Dia tak akan boleh masuk. Maka dia meneruskan perjalanan dia menuju ke Baitul Maqdis. Ini cerita dia pergi ke sana. Kan? Dan memang pun dia tak boleh masuk. Dalam hadis lain dia kata apa? Dia kata Madinah ni Allah Subhanahu wa taala jaga dia. Dalam satu hadis kata Madinah dan Makkah. Dalam satu hadis kata Madinah, Makkah dan juga Baitul Maqdis. Dalam satu hadis kata Madinah, Makkah, Baitul Maqdis dan juga Jabal Tursina. Dia ada macam-macam riwayat hadis. So yang paling sahihnya kata Madinah ini dijaga oleh malaikat, Dajjal tak boleh masuk. Dia sampai, dia pun terus berjalan pergi sana, terus ke Baitul Maqdis. Lepas daripada itu turun mai Nabi Allah Isa alaihi salam. Ini dia punya sequence cerita tentang tanda-tanda paling akhir sebelum kiamat. Bila turun mai Nabi Isa AS, dia turun waktu subuh. Dia turun di satu masjid berdekatan dengan Damsyik. Bila dia turun di masjid tu, orang nak sembahyang subuh. Dan satu riwayat kata yang nak mengimamkan sembahyang subuh pada pagi itu ialah Imam Mahdi. Satu riwayat kata Mahdi ini sabit kedatangan dia di dalam riwayat yang sahih, dan dia menjadi salah satu daripada i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Satu riwayat kata yang nak jadi imam sembahyang subuh pada pagi itu ialah Imam Mahdi. Isa sampai. Bila Isa sampai, Mahdi tengok Nabi Isa, dia kenal. Dia pelawar Nabi Isa suruh jadi imam untuk mengimamkan sembahyang subuh pada pagi itu. Nabi Isa jawab kata apa? Kata, kamu lebih layak menjadi imam. Isa menjadi makmum kepada umat Nabi Muhammad SAW. Lepas dia
daripada tu. Dajjal ni tahu lah, kata Nabi Isa dah turun, dia dah tahu dah, dia dah duduk di ujung umur dia lari sampailah ke satu kampung di Baitul Maqdis. Nama kampung tu Bab Lut. Bab Luddin, Lamdal, Lut. Dia sampai di satu kampung yang bernama Babuluddin, Bab Lut. Di situlah berjeremuk dengan Nabi Allah Isa alaihissalam, dan dia dibunuh oleh Nabi Allah Isa alaihissalam di Tajuk Malaysia dia dibunuh di situ. Lepas itulah bermulalah pemerintahan Nabi Allah Isa alaihissalam memerintah dunia ni dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini cerita dia. Dan benda ni sabit daripada hadis-hadis yang sahih yang menceritakan tentang ni benda-benda nak jadi ni. Dia dah ada urutan dia. Dia dah ada sequence dia. Satu. Tunggu saja bila sampai masa dia trigger benda ni, dia akan jadi. Nak muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kerana tu orang panggil Islam ini agama futuristik. Islam ni dia dipanggil agama masa depan. Pasal apa? Pasal Islam cerita dah benda tak jadi. Dan ternyata apa yang Quran cerita, yang hadis Nabi cerita, jadi macam mana yang diceritakan. Pasal apa? Pasal Allah yang beritahu cerita-cerita ni semua, sama ada dalam Quran ataupun di atas lidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dia kata baik, jadi semua ni tak boleh tolong. Nabi Isa kata cuba jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pergilah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi Muhammad, ana laha, akulah baginya. Bila sampai jumpa Nabi Muhammad ni di mahsyar ni, di padang mahsyar ni, bila jumpa Nabi Muhammad, dia kata, wahai Muhammad, tolonglah kami ni, lorak sangat ni kami di mahsyar ni. Nabi kata apa? Ana laha. Nabi kata memang akulah orangnya yang boleh tolong hamba. Tetapi jumpa orang lain dah, Nabi kata akulah orangnya yang boleh tolong hamba. Pasal apa? Pasal Allah dah bagi tahu dah, syafaat aku aja yang boleh jalan pada saat ini. Ana laha, maka akulah baginya. Dan ini dinamakan syafaatul kubra. Dan inilah yang dinamakan syafaat besar. Pertolongan paling besar. Maka umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang tiada pergi kepada nabi-nabi lain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Muhammad yang dah tahu dah, macam kita ada mengaji tu, dengar dah hadis-hadis Nabi ni, kita tahu dah, kita tak cari orang lain dah. Kita pada mahsyar esok ni, di mahsyar esok ni kita nak cari Nabi Muhammad aja. Pasal apa? Pasal kita tahu dah kata Nabi Muhammad aja yang boleh tolong. Umat Nabi lain ni yang kelang kabut hidup cari merata sana sini. Maka sebab sudah diberitahu di dunia bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja yang boleh syafaat, yang boleh tolong pada hari ini. Syafaat ni maksudnya pertolongan. Makna dia pertolongan. Hadza balaghun linnas. Inilah menyampai bagi segala manusia. Maksud dia apa? Hadza maksudnya hadzal Quran. Quran ini balaghun linnas, dia adalah satu penjelasan yang sempurna kepada manusia. Tuhan kata Quran ini dia satu penjelasan kepada semua benda. Kalau kita baca Quran, kita cuba faham isi kandungan Quran, Quran tu cukup dah. Mana-mana benda yang umum dalam Quran, hadis akan main memperincikan. Quran itu sudah cantik, sudah jadi satu kitab yang lengkap. Huraian dia saja perlu kepada hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Liwanzaru bihi wa liya'lamu, dan supaya menakuti mereka itu dengannya. Quran ini digunakan untuk menakutkan orang-orang supaya mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, saya pesan diri saya pesan dekat tuan-tuan. Lah boleh start dah. Ni dia ada berapa Syaban hari ni? 2 atau 3 Syaban. 4 Syaban dah hari ni. Bulan Syaban ni orang tanya Aisyah, sahabat tanya Aisyah tentang puasa Nabi. Aisyah kata apa? Nabi puasa penuh 1 bulan, bulan Ramadan aja. Bulan Ramadan Nabi puasa penuh 1 bulan. Lain daripada Ramadan, bulan yang Nabi banyak puasa, yang sampai kadang-kadang orang ingat Nabi ni langsung tak buka puasa. Maksudnya langsung tak ada hari yang tak puasa, bulan Syaban.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم. رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي بجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل